Assalamualaikum guys. InsyaAllah kali ni nak cerita pendek je pasal principle of informed consent, right? So yang ni saya percaya korang mesti dah selalu buat kan? So whatever procedure yang you guys nak buat, of course korang akan kena ambil consent. So dia dinamakan informed consent sebab patient akan give consent based on an informed decision. Maksud dia kena tahu. Dia tak boleh dia bagi kebenaran dalam keadaan yang dia tidak sedar ataupun dia tidak tahu tentang sesuatu baik buruk sesuatu prosedur tu sebelum memberi kebenaran. So apa yang kita perlu tahu pasal informed consent okay, the validity of the informed consent. Satu, alright, the patient must be an adult. So by Malaysian law, adult ni orang dewasa dikategorikan sebagai lebih 18 tahun ke atas. So pesakit ni kena seorang yang berumur 18 tahun ke atas. Kalau tidak, dia tidak boleh dia ambil consent daripada dia. Okay? So itu pertama dia. So yang kedua adalah dia must be informed. Okay? Informed decision. So apa yang nak kena di-inform? So let's say kan korang nak minta consent untuk buat PSA, for example, dekat ED kita kan. So you guys akan kena inform kepada patient tentang okay, apa prosedur tu ni sepintas lalu je saya explain just roughly saja. Okay, what is the procedure kan? Alright, about so nak buat pasal PSA kena explain lah pasal PSA. Alright. Why? Okay, kenapa nak buat kan? Let's say korang nak CMR. So of course kena explain lah kenapa you guys nak buat that procedure. Patient deserve to know kenapa kan? And then of course why ni macam di indication jugalah indication, okay? And then you guys pun kena explain di contraindication, kena explain di risk, okay? Risk of doing it, complication lah kan. Alright. Okay, dan patient pun perlu tahu tentang alternatif. Okay, alternatif. Kalau tak nak buat PSA macam mana? Any other alternatif tak? Okay, dan of course okay, yang pasal risk ni kan. So of course risk of doing it versus risk of not doing it. So patient kena tahulah pasal semua ni. Okay, roughly around that lah. So okay, so that's the second point. Okay, the third point adalah okay, patient must be mentally capable. Okay, apa kita maksudkan mentally capable? Okay, maksudnya patient tu kena waras lah. Untuk bagi consent, patient kena waras, kita kena assess dia punya mental capacitance, kebolehan dia untuk berfikir secara waras. Kalau patient confused kan, drowsy, so dia tidak fulfill lah untuk perkara ketiga ni. So your informed consent tu tidak valid. Okay, dan yang terakhir adalah patient must not be under duress. Okay, dia tidak boleh dalam keadaan tekanan. So keputusan yang dia buat itu tidak boleh dalam keadaan tertekan. Contohnya, okay, pakcik, kalau pakcik tak buat ni, nanti pakcik mati ke kan, nanti pakcik tak boleh masuk ward, for example. So apa-apa ugutan lah yang membuatkan pesakit itu menjadi risau. So tak boleh lah So kena explain elok-elok, right? So basically roughly this is it Okay, so ada 4 perkara Alright, okay, that's all guys. Thank you.